Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a illa yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada petang ini dalam kita mengisi masa yang ada di dalam bulan Ramadan, dalam madrasah Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan ringkas kita pada petang ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur banyak-banyak kepada Allah taala kerana Allah taala masih lagi memberi kesempatan dan peluang kepada kita dapat bersama-sama meneruskan dalam madrasah Ramadan. Kita dapat bersama-sama berpuasa, melakukan amal ibadat dan amalan-amalan soleh. InsyaAllah mudah-mudahan akan sampai ke penghujungnya, insyaAllah. Sidang penonton, pemuda-pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita maklum, sebagaimana yang kita tahu, hujung jatuh Ramadan kita, kemuncak daripada Ramadan kita ini, sebagaimana yang ana sebutkan sebelum ini, sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, iaitu at-taqwa la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu adalah kepuasan bagi orang yang berpuasa. Takwa itu adalah kepuasan dan juga kegembiraan kepada orang-orang yang berpuasa, ikhlas kerana Allah Ta'ala dengan menjaga batas-batas dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama kita. Maka berbahagialah mereka yang mendapat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat kepuasan dan kegembiraan ketika mana mereka berpuasa. Takwa itu adalah ujung jatuh ataupun kemuncak daripada amalan berpuasa kita. Maka sebagaimana yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda yang bermaksud bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan, farhatan, dua kegembiraan yang dialami, yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, kegembiraan ketika mana mereka berbuka puasa. Yang kedua, kegembiraan ketika mana mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua kegembiraan ini ataupun kepuasan ini adalah bertitik tolak daripada jatuhnya, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kegembiraan ini akan membawa kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu takwa adalah kepuasan, kegembiraan mutlak yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa. Nabi sebut kegembiraan yang pertama, iaitu kegembiraan ataupun kepuasan orang yang berpuasa ini
ketika mana mereka berbuka. Kenapa mereka yang berpuasa ini merasa gembira ketika mana mereka berbuka? Kerana biitmamil faridah, kerana mereka telah menyempurnakan kefarduan berpuasa. Ingat, bukan semata-mata kita gembira ketika berpuasa, boleh makan dan juga boleh minum. Itu bukan tujuan utama. Tetapi tujuan utama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berasa gembira ketika mana mereka berbuka ini disebut oleh para ulama biitmamil faridah wa taufiqi lit-ta'ah, kerana mereka telah menyempurnakan kefarduan berpuasa dan mereka telah diberi taufik dan hidayah untuk melakukan amalan berpuasa ataupun kefarduan berpuasa. Disambung lagi oleh para ulama kita wan najahi fi hamlin nafsi alaiha, dan mereka telah berjaya untuk mengatur hawa nafsu mereka, menyusun hawa nafsu mereka, menyekat hawa nafsu mereka. Maka ketiga-tiga ini, iaitu yang pertama telah berjaya menyempurnakan kefarduan berpuasa, yang kedua diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan yang ketiga iaitu berjaya untuk mengawal nafsu mereka ini. Ketiga-tiga ini adalah tidak lain tidak bukan ibtigha mardatillah, iaitu tidak lain tidak bukan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, mendapat kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan dahaganya, dengan laparnya, dengan penatnya dan juga sebagainya. Itulah ujung jatuh kenapa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka bergembira ketika mana mereka berbuka. Kenapa? Bukan semata-mata boleh makan dan juga boleh minum, tidak. Tetapi poin utamanya adalah mereka berjaya mengharungi kefarduan, melaksanakan ketaatan dan menyekat hawa nafsu mereka, tidak lain tidak bukan untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, walaupun di mana-mana pun kita berada di dalam bulan Ramadan, walaupun kita berada di dalam gua, walaupun kita berada di tempat yang tidak ada orang, kalau kita berpuasa kerana Allah Ta'ala, kita tidak akan berbuka, kita tidak akan minum, kita tidak akan makan. Kerana apa? Ibtigha'a mardatillah, kerana kita mengharapkan ganjaran dan juga pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjaran dia apa? Dengan kita bersusah payah, maka Allah Ta'ala benarkan untuk kita makan dan juga untuk kita minum. Di situ kegembiraan ataupun kepuasan yang kita mesti jelas, yang kita mesti faham bahawasanya kegembiraan ketika mana kita berpuasa ini bukanlah tujuan utamanya kerana boleh makan dan juga boleh minum, tidak. Tetapi saya ulangi sekali lagi, kerana kita berjaya melaksanakan ketaatan kepada Allah, menyekat hawa nafsu kita, kita bergelumang dengan hawa nafsu kita, dan Allah Ta'ala beri kepada kita kegembiraan dengan sebab kita melakukan ketaatan tersebut, iaitu Allah Ta'ala memberikan kita, membenarkan kepada kita untuk kita makan dan juga untuk kita minum. Janganlah kita bila kita berpuasa, kita nampak orang azan, Bilal azan maghrib, kita pun boleh makan, boleh minum, gembira kita. Tidak. Kalau kita fikir seperti itu, maka perkara-perkara makruh, perkara-perkara yang tak comel ketika mana kita berpuasa, kita tidak jaga. Sebab apa? Sebab kita nampak kita boleh makan dan juga kita boleh minum. Sedangkan kegembiraan itu kerana kita telah melakukan ketaatan, menyekat hawa nafsu kita dan kita berperang dengan hawa nafsu kita, maka itulah kemuncaknya. Maka Allah Ta'ala benarkan kita untuk makan dan juga untuk kita minum ketika diazankan azan maghrib. Itu yang pertama
yang kita rasa kepuasan dalam kita berpuasa. Yang kedua disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin manakah yang tidak akan bergembira apabila dibenarkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah cita-cita yang tertinggi, cita-cita yang diinginkan oleh semua orang, termasuklah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ketika mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan berpuasa. Kita dalam keadaan berpuasa, dalam berada di dalam bulan Ramadan, maka mereka itulah orang yang sangat-sangat beruntung, kerana perginya orang-orang beriman itu dalam keadaan mereka berpuasa, sebagaimana yang berlaku kepada almarhum yang berhormat Dr. Yusnan pada pagi ini. Itu adalah tanda-tanda husnul khatimah. Beliau pergi dalam keadaan dalam bulan Ramadan, berlaku pada hari Jumaat. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kita boleh tengok dengan mata kepala kita betapa benarnya, betapa betulnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu, sedang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan ini dan kepuasan ini kita kena usahakan, kita kena cuba supaya kegembiraan dan kepuasan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu ada bersama-sama dengan kita. Ada bersama-sama dengan kita, dan kita telah melakukan perkara-perkara tersebut supaya apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam keadaan bergembira, dalam keadaan kita berpuasa bersama-sama menemui Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama menyebut bahawasanya kegembiraan ketika mana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ini apabila mereka berpuasa, kerana apa? Disebut kerana farhatun bi syahril maghfirah wat taubah. Kerana bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya 1001 keampunan dan membuka 1001 pintu taubat. Sebab itu gembiranya orang-orang yang berpuasa menemui Allah Subhanahu wa taala ini, kerana Allah mereka rasa bersemangat untuk meneruskan ibadat dan juga amalan-amalan soleh ketika mana mereka berada di dalam bulan Ramadan. Dua kegembiraan ini dan kepuasan puasa ini kita kena usahakan, kita kena jaga sungguh-sungguh, kita kena buat sungguh-sungguh supaya Ramadan kita Ramadan yang berhasil, Ramadan kita Ramadan yang comel, Ramadan kita Ramadan yang berkualiti. Maka sebagaimana yang saya sebut di awal-awal tadi, dua kegembiraan ini akan membawa kepada kegembiraan yang mutlak, kepuasan yang mutlak, iaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah ini, kalau kita baca di dalam kitab, kita baca dalam takrifan ulama-ulama kita banyak. Cuma saya bawa di sini satu sahaja daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib mengungkapkan maksud taqwa. At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahim. Taqwa ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, redha dengan apa yang diqadarkan kepada kita, dan kita membuat persiapan
untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas tetapi memberi kefahaman, memberi maksud yang sangat mendalam kepada kita. Al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa kepada Allah ini, dia akan takut kepada Allah. Mana bukti takut kepada Allah? Berada di mana-mana pun sebagaimana yang saya sebutkan tadi, walaupun di malam hari, walaupun di tempat yang bersembunyi, dia seorang-seorang je ada, tapi dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Itu tanda takut kepada Allah. Bukan setakat itu saja, dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Dia tidak mengumpat, dia tidak mengadu domba, dia tidak memfitnah dan juga sebagainya. Itu tanda takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Dia melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kita baca Al-Quran, kita tadarus Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran di dalam bulan Ramadan, maka kita faham, maka kita amalkan, maka kita laksanakan tuntutan-tuntutan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Itu tanda yang kedua, kita takwa kepada Allah. Bukan semata-mata dalam bulan Ramadan sahaja kita berlipat kali ganda, kita melipat kali gandakan amalan kita, bukan semata-mata dalam bulan Ramadan sahaja. Sebagaimana katanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu seorang yang rabbani, bukannya jadilah kamu sebagai orang yang Ramadan. Maksudnya bila tiba bulan Ramadan, malaikatlah dia. Habis bulan Ramadan, orang panggil setan Baghdad. Jadi setan Baghdad semula. Tapi dalam bulan Ramadan, dialah ulama, dialah segala-gala. Tak boleh buat gua tu, tak boleh buat gua ni. Tapi sebulan tu je. Bulan-bulan yang lain, dia jadilah, dia jadi orang panggil sebagaimana dalam orang panggil jadilah buat perkara-perkara yang tidak elok. Sebab itu kita baca Al-Quran bukan semata-mata dalam bulan Ramadan, tetapi kita lipat kali gandakan bacaan kita dan amalan-amalan kita ketika mana kita berada di dalam bulan Ramadan. Waridha bil qalil, iaitu kita redha dengan ketentuan Allah, qada dan juga qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah kau kita, senang kau kita, sakit kau kita, demam kau kita, senang kau kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada kita untuk kita melakukan ibadat kepada Allah, melakukan kewajipan kepada Allah. Kita sabar. Orang-orang ajaban lil mukmin, katanya Nabi. Ajaib orang mukmin ini apabila dia sihat, dia syakara, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tetapi apabila dia ditimpa musibah, dia sabar, dia bersabar. Maka ini sifat orang-orang yang beriman kepada Allah dan terima qada dan juga qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Kita kena terima qada dan juga qadar daripada Allah dengan bencana COVID-19 yang melanda kita pada hari ini. Kita kena sabar banyak-banyak, kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang berlaku. Lebih-lebih lagi masjid kita tutup, sekolah kita tutup, suasana darurat, suasana wabak. Maka kita kena qada dan juga qadar kita kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita berusaha, kita bertawakal kepada Allah, jaga SOP, jaga jarak dan juga sebagainya. Itu adalah usaha dan juga tawakal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepatutnya lah bagi kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, kita cuba merosakkan suasana yang ada dalam negara kita ini dengan menimbulkan pelbagai konspirasi, pelbagai konflik, pelbagai idea-idea pelik-pelik yang menyebabkan huru-hara dalam masyarakat. Katanya ni adalah konspirasi Yahudi lah dan juga sebagainya. Ini benda-benda yang boleh mengelirukan masyarakat. Sepatutnya kita orang yang beriman kepada Allah, kita mesti mentaati pemerintah.
Kita mesti mentaati ketua negara, pemimpin negara kita, kerana kaedah ada menyebut tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya itu manutun bil maslahah, tidak lain tidak bukan untuk memberi kebaikan, berdasarkan kepada kebaikan kepada rakyat. Sepatutnya kita orang yang beriman kepada Allah, kita sebagai orang Islam, kita kena faham kaedah tersebut. Kita kena, orang panggil, kena mentaati pemerintah. Kita kena mentaati pemimpin-pemimpin, menghormati, orang panggil menghormati bidang, orang panggil majlis-majlis fatwa yang telah bersidang dalam negara kita dengan SOP-nya, dengan macam-macam. Itu sifat orang yang beriman kepada Allah, bukan cuba untuk menimbulkan konflik dan konspirasi yang pelik-pelik menyebabkan huru-hara di kalangan rakyat-rakyat kita. Yang ketiga dan terakhir, wal isti'dadu li yaumil mi'ad, yaumir rahim, iaitu kita melakukan persiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tadarus, kita qiyamul lail, kita tarawih, kita melakukan ibadat-ibadat yang lain, tidak lain tidak bukan untuk menghadapi hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah taala seorang-seorang diri kita, dengan amalan kita, dengan kebajikan kita. Maka itu adalah kemuncak ataupun kepuasan, kegembiraan mutlak yang dialami oleh orang-orang yang berpuasa, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berbaki lagi Ramadan kita ini, kita lipat kali gandakan lagi, kita usahakan lagi amalan-amalan soleh kita supaya Allah Ta'ala terima sebagai amalan soleh kita, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Aqul qali hadza wa sazima li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.